Dalam video ni saya akan terangkan pengenalan dan asas fotografi AI. Dalam fotografi ada beberapa term atau istilah yang kita gunakan. Yang pertama ialah subjek. Subjek ni hero atau watak utama dalam sesebuah gambar tu. Contoh kalau gambar yang pertama ni, subjek dia adalah buah oren. Untuk gambar yang kedua, subjeknya adalah orang lelaki ni. Manakala gambar yang ini pula, subjeknya adalah rama-rama. Jadi dalam bahasa fotografi, kita panggil dia sebagai subjek. Seterusnya, rule of third. Maksud rule of third ni, apabila kita nak compose ataupun kita nak susun kedudukan subjek di dalam sebuah foto, dalam frame foto kita ni. Jadi rule of third ni maksudnya kita meletakkan subjek pada titik persilangan grid. Kalau anda tengok dekat sini ada grid, garisan ni. Garisan ni ada titik persilangan dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi teknik rule of third ni maksudnya kita letak subjek di kedudukan mana-mana kedudukan titik persilangan. So kita boleh pilih lah. Sama ada nak letak di sini atau di sini. Macam contoh gambar orang ni, dia berada di titik persilangan yang ini. Dan contoh yang kedua ni, kucing ni diletakkan pada titik persilangan yang ini. Jadi rule of third ni adalah satu teknik untuk mendapatkan kesan estetik dalam kita mempersembahkan sesebuah foto. Bukan bermaksud semua gambar kita kena gunakan rule of third. Boleh juga kalau kita nak letakkan subjek di tengah-tengah. Contoh kucing ni kita nak letakkan dia di tengah-tengah pun boleh. Macam orang ni ke, kita nak letak dia di tengah-tengah gambar kita. Cuma kelebihan kalau kita letak di tepi begini, kalau kita plan nak letak caption, nak letak teks atau sebagainya, kita boleh gunakan ruang yang kosong di sebelah dia. Macam kucing ni, kita boleh letak teks atau apa-apa elemen grafik di sebelah ruang kosong ni. Seterusnya, shallow depth of field. Maksud ialah kesan blurry di bahagian belakang subjek. Kalau kita tengok latar belakang subjek, biasanya kalau kamera yang menggunakan lens dengan setting yang tertentu, dia akan menghasilkan efek blurry. So, efek blurry pada bahagian background foto ni menghasilkan image yang lebih menarik untuk kita lihat. Dan subjek akan kelihatan lebih menonjol. Dan foto tu nampak ada seperti ruang. Antara ruang belakang dan depan tu ada volume. So, dia nampak timbul, nampak lebih 3D. Jadi untuk mencantikkan sesebuah foto, biasanya kita akan gunakan shallow depth of field. Yang seterusnya, cahaya dalam fotografi. Untuk contoh yang pertama ni, kita gunakan sunlight atau backlight. Sunlight ni maksudnya cahaya matahari. Manakala backlight ni boleh jadi cahaya matahari ataupun cahaya lampu ataupun apa saja sumber cahaya. Cuma dalam foto AI, biasanya bila kita type perkataan sunlight atau backlight, ini adalah hasil dia. Maksudnya cahaya tu datang dari belakang subjek. Subjek berdiri macam ni dan di belakang tu ada sumber cahaya datang. Macam ni pun ada cahaya matahari di belakang menyuluh di belakang subjek. Cahaya yang seterusnya adalah rim light. Rim light ni biasanya terhasil dalam kawasan yang gelap. Dan dia menyuluh subjek sama juga dari belakang ataupun dari di sebalik sana subjek.
hingga menyebabkan wujudnya garis cahaya pada keliling bentuk subjek. Kalau macam ni, subjek ni manusia, so dia akan membentuk cahaya di keliling bahagian muka dia. Kepala, kemudian sampai dahi, hidung, mulut kan ada cahaya. Seterusnya, sun rays. Yang ini sinaran matahari. Kalau tengok dekat contoh ni, kita boleh nampak kalau pancaran matahari tu dia nampak bergaris-garis punya sinaran itu kan. Macam ni dia ada. Yang ni tak berapa jelas sangat, tapi kalau kita gunakan perkataan ni, seperti inilah cahaya pancaran matahari. Yang seterusnya adalah sudut kamera. Antara sudut kamera yang kita boleh highlight dalam fotografi AI ni adalah low angle atau extreme low angle. Kalau nak tengok yang ini, bila low angle ni dia kedudukan kamera lebih rendah dari subjek. Macam ni kita boleh tengok kameranya sedikit rendah. So kita nampak hidung dia tu agak terangkat ke atas. Maksudnya kamera berada kedudukan rendah. Boleh nampak bangunan sampai ada langit sikit tu. Maksudnya kedudukan kamera ni seolah-olah mendongak ke atas. Yang ini pun sama. Kedudukan kamera tu boleh dikatakan paras kaki subjek. So dia shoot mendongak ke atas sehingga nampak langit dan bangunan. Sudut kamera yang seterusnya ialah aerial photo atau overhead angle. Kalau tengok dekat sini, aerial photo ni biasanya foto daripada atas ataupun daripada udara. Contoh macam foto daripada drone. Ataupun yang ini, foto angle kamera yang lebih tinggi daripada subjek. Daripada atas. Maksudnya subjek di bawah, kamera di atas. Seterusnya, bagaimana fotografi AI ini berfungsi. Jadi, ia dijana melalui prompt ataupun kata penerangan ataupun keyword. Bermaksud kita perlu describe, kita perlu terangkan dengan menggunakan ayat-ayat ataupun keyword yang kita masukkan ke dalam ruangan yang disediakan tu, ruangan prompt ni, untuk kita minta AI hasilkan, generatekan image. Jadi bila kita sebut AI image, ia menggunakan prompt ataupun kata penerangan dan keyword-keyword. Kemudian enjin AI akan menganalisis data, seterusnya memproses image rekaan AI tersebut. Memandangkan AI ni masih baru lagi dalam menghasilkan image-image, jadi ia ada beberapa cabaran. Sebab AI ni dia belum matang lagi, jadi ada input-input yang dia tak dapat proses dengan sempurna. Sebagai contoh, yang pertama, ia sukar untuk detect perkataan setempat. Maksudnya ada perkataan-perkataan yang tidak meluas digunakan di internet. Jadi data tu dia tak dapat nak cari ataupun nak proses sepenuhnya. Sebagai contoh, kalau kita masukkan perkataan bahulu, dodol, kopiah dan seumpamanya lagi, perkataan-perkataan yang hanya di kalangan orang Malaysia ataupun orang Melayu saja yang guna perkataan tu, jadi AI ni masih belum matang dan tidak dapat memahami apa perkataan itu. Jadi di peringkat sekarang ni, dia masih gagal untuk generate. Kalau kita type perkataan-perkataan macam ni, dia gagal untuk generate image tersebut. Jadi kita harap di masa hadapan, perkataan-perkataan yang rare macam ni dapat difahami oleh AI. Seterusnya, apabila AI menghasilkan image manusia,
kebiasaannya bahagian mata dan tangan manusia tu tidak kelihatan sempurna ataupun tidak semula jadi. Ia tidak berlaku kepada semua enjin. Ada beberapa enjin AI yang masih gagal untuk menghasilkan imej manusia yang kelihatan semula jadi. Jadi bila kita menghasilkan imej manusia, benda yang paling penting untuk kita perhatikan ialah bahagian mata dan tangan. Kita kena tengok mata dan tangan dalam gambar tu supaya ia kelihatan semula jadi. Yang seterusnya ialah imej digambarkan tidak logik. Yang ini bermaksud keadaan ataupun situasi dalam imej tu nampak pelik dan tidak logik. Sebagai contoh, katakan kita buat kita nak generate imej wanita yang sedang memasak di dapur. So apabila AI dah generate, nampak wanita tu wajah dia dalam keadaan senyum, tetapi tangannya pula sedang dimasukkan ke dalam kuali yang ada api. Dalam kuali tu ada api yang tengah menyala, api yang besar, kemudian tangannya dua-dua belah dimasukkan ke dalam api. So imej tu tidak logik. Jadi kita nak elakkan gambar-gambar yang sedemikian. Contoh yang lain, kalau kita buat portrait manusia, patutnya tangan ada 2, tiba-tiba tangannya ada 3. So yang itu pun ia kelihatan tidak logik. Oleh itu, kita kena sentiasa perhatikan dengan teliti foto-foto yang dihasilkan oleh AI ni. Sebelum kita klik button download, kita make sure foto tu tidak ada cacat cela. Ini beberapa contoh kecacatan dalam AI. Kalau anda tengok tangan dia, tangan manusia ni, di sebelah sini saja dah ada 5 jari. Maksudnya di belakang sana ibu jari. Jadi tangan dia dah nampak pelik. Maksudnya dia dah ada 6 jari. So, kita tak nak benda ni berlaku. Sekiranya ia berlaku, nampak gambar tu cacat lah. Orang tahu gambar ni memang gambar AI. Sebab antara kelemahan AI di peringkat sekarang ni adalah kecacatan pada jumlah jari ataupun kedudukan jari. Seterusnya, perbuatan yang tidak logik tadi tu, nampak dia sedang memegang sesuatu seperti hos getah, tapi keluar macam cair api kat sini, cair panas macam lava kan. So nampak tak logik situasi ni, sebab dia adalah seorang chef. Kita tengok kat sini, ni adalah imej chef sedang masak, tapi kita tak faham apa dia tengah buat dan keluar cecair macam api. So benda ni tidak logik, perbuatan ni adalah tidak logik. So gambar macam ni kita reject lah, kita tak nak. Kemudian di bahagian mata, kebanyakan enjin AI selalu juga ada masalah mata yang tidak semula jadi. Kelihatan mata yang sengit, besar sebelah, cerah sebelah. Macam ni kita boleh nampak contoh masalah AI bila menghasilkan mata manusia. Okay, yang seterusnya, aliran proses fotografi AI. Okay, part ni agak penting untuk anda fahamkan flow macam mana kita nak buat imej AI. Untuk platform yang kita akan gunakan dalam tutorial ni adalah ClipDrop. ClipDrop ni adalah satu platform yang menggunakan enjin Stable Diffusion ataupun juga dikenali sebagai SDXL. Pada waktu rakaman ini dibuat, ia menggunakan enjin SDXL. Jadi proses yang pertama, kita akan masuk ke dalam platform ClipDrop. Kemudian kita masukkan prompt atau keyword yang kita kehendaki pada image generator. Seterusnya, ClipDrop akan menghasilkan image-image berdasarkan prompt dan keyword kita tadi. Dan kita akan buat semakanlah, kita cek satu-satu gambar tu
berdasarkan keyword yang kita nak, adakah ia menepati apa yang kita nak, kemudian kecacatan yang ada, kita nak elakkan kecacatan tu. Jadi kita akan buat carian, kita generate lagi, kalau tak okey kita generate lagi. So kita buat sehinggalah kita jumpa image-image yang terbaik dan kita download image tersebut. Lepas image di-download, kita akan pergi kepada tool uncrop. Dalam clip drop tu dia ada banyak tool. Macam tadi kita pergi dekat image generator. Lepas kita download, kita masuk ke tool yang kedua ialah uncrop. Uncrop ni kita nak penuhkan ruang-ruang yang tak sempurna, ataupun kita nak buat generation tambahan. Kita nak generate kawasan-kawasan di tepi-tepi gambar tersebut. Kemudian selepas kita dah buat uncrop, kita akan upscale image. Upscale ni maksudnya kita nak naikkan dimension size. Contohnya daripada 1000 pixel, kita nak naikkan kepada 2000 pixel. Bila kita upscale, image kita tu nampak lebih berkualiti dari segi pixel dia. Lepas kita upscale, kita akan save gambar kita tu. Kemudian kita buka dekat Canva. Kita akan masuk kepada aplikasi kedua iaitu Canva. Dan kita buat sedikit editing. Untuk touch-up je. Mungkin nak adjust color sikit ke, brightness sikit ke, ataupun nak letak kita punya watermark nama kita ke. So kita akan buat di Canva. Kemudian dah selesai di Canva, maka siaplah image kita. Jadi ini dua jenis platform yang kita akan gunakan. Yang pertama ialah ClipDrop. Anda boleh typekan link ni ataupun search dekat Google ClipDrop. Dan yang kedua, kita gunakan Canva. Canva ni saya rasa ramai yang dah tahu macam mana nak access Canva. Yang seterusnya adalah contoh prompt ataupun keyword yang kita gunakan untuk generate image. Jadi ini adalah sebagai panduan. So anda nak follow boleh, anda nak gunakan anda punya susunan prompt sendiri pun boleh. Okay, ini sebagai panduan saja. Dalam ayat prompt kita tu, saya pecahkan kepada segmen seperti ini. Yang pertama kita letak kata sifat. Kemudian kita letak perkataan yang menerangkan subjek. Kemudian perbuatan. Seterusnya lokasi. Dan yang terakhir teknik fotografi. Okay, sebagai contoh, angry Russian male chef. Okay, angry adalah kata sifat lah. Maknanya keadaan sifat subjek tu. Angry Russian male chef. Jadi subjek dia adalah Russian male chef. Ataupun kalau tak nak letak Russian pun tak apa. Dia jadi umum lah. Mungkin dia keluar bangsa lain. Tapi kalau kita nak spesifik, kita boleh letak lah kaum apa atau bangsa apa subjek tu. Ini kalau contoh kita nak buat image manusia. Okay, Russian male chef ni adalah subjek. Kemudian cooking ni adalah perbuatan dia. In a kitchen, tempat lokasi tu. Kemudian teknik fotografi, just letak simple je backlight. Macam ni kita dah tengok tadi, backlight tu cahaya datang dari belakang. Kemudian white shot ni saya tambahkan. White shot ni saya tak nak gambar tu close up sangat. Saya tak nak wajah ataupun orang chef ni tadi terlalu dekat sangat dengan kamera, jadi nampak penuh sangat gambar dia kan. So saya nak dia jauh sikit, saya letak perkataan white shot. Jadi ini adalah hasil yang di generate oleh AI. Okay, angry Russian male chef. So anda boleh nampak mukanya dia taklah nampak terlalu angry ya, sebab mungkin AI pun tidak faham tahap angry mana yang kita nak ni. Jadi kita boleh play around dengan perkataan angry ni. Mungkin kita tukar
dengan perkataan yang sama makna, yang lebih ekstrim daripada angry. Okay, ni sebagai contoh saja. So, anda boleh nampak Russian male chef, nampaklah orang yang lebih kurang macam Russian. Kemudian cooking, memasak. In the kitchen, dekat dapur. Backlight, maksudnya ada cahaya dari belakang subjek, dari belakang chef ni. Dan white shot, maksudnya dia jauh sikit, macam ni white shot, dia jauh, dia tak close up. Kalau tak nanti nampak muka dia, badan dia terlalu dekat dengan kamera dan dia akan nampak penuh lah gambar. So saya tak nak macam tu, saya tambah white shot. Yang ini anda boleh play around, anda boleh try letak white shot. Kalau anda nampak tak okey, anda tak payah guna. Kemudian yang ini saya tukar sedikit struktur prompt. Saya ubah sikit. Masih lagi Russian male chef. Okay. Kemudian saya tukar dia kepada shouting. Sebab saya nak nampak dia lagi marah. Saya gunakan shouting. So, nampak keempat-empat gambar ni semuanya dia tenganga mulut sebab dia tengah memekik kan. In the kitchen sama juga, backlight, cahaya datang dari belakang, semua dah nampak cahaya ada di belakang, dan white shot. Jadi di sini beza prompt ni saya tukar sikit struktur dia. Kata sifat tu di depan tu saya buang, saya terus buat dia shouting. Kata kerja, perbuatan dia saya tukar dekat sini. Okey, yang ini old Chinese man sleeping in library. Okey, nampak dia semuanya contoh-contoh dia sedang tidur. Saya tukar perbuatan dia kepada sleeping. Yang ini pula contoh kalau bukan manusia. Orange fruit adalah subjek. Kemudian di mana? On a wooden table next to a window. Okay, atas meja kayu dan di belah tingkap. Kemudian saya letakkan dark mode. Ini fotografi punya teknik. Kita nak dia dark, so dia akan jadi gelap dalam gambar ni. Kemudian di sini ada beberapa idea dan contoh keyword yang kita boleh gunakan dalam prompt. Untuk subjek, saya senaraikan antara idea-idea yang kita boleh guna. Untuk cahaya, antara keyword-keyword yang kita boleh guna. Dan juga teknik setting kamera ataupun kamera angle. Jadi kita jumpa dalam video seterusnya untuk proses menghasilkan image AI.